Padi segemal kepuk di hulu, sirih di hilir, merekap junjungan. Kepalang duduk menuntut ilmu, pasir sebutir jadikan intan. Bersama saya hari ini, mari kenali pantun Melayu. Pantun dapat didefinisikan sebagai suatu warisan zaman berzaman yang diwarisi turun-temurun. Pantun ni sebenarnya dah wujud daripada zaman nenek moyang kita lagi. Jika dulu, pantun diwarisi dari satu generasi ke satu generasi yang lain menerusi pertuturan dan disampaikan secara lisan. Pantun Melayu pada dasarnya berfungsi untuk memberikan nasihat, menyindir, berjenaka atau digunakan untuk hiburan. Pada hari ini, kalau kita lihat pantun Melayu, biasanya dapat ditemukan dan didengar dalam upacara adat dan majlis seperti majlis perkahwinan, pertunangan, berisik dan lain-lain. Bila kita melihat dalam kalangan generasi muda pula, pantun Melayu atau pantun dapat dilihat dalam kalangan penggunaan anak-anak muda. Tetapi, ciri-ciri pantun itu tidaklah menepati ciri-ciri asal pantun Melayu. Misalnya, 2-3, kucing berlari, ayu mismi. Who are you? Jika kita lihat pada hari ini, generasi muda khususnya remaja begitu gemar menulis begitu dalam media sosial terutamanya. Namun, bila kita kaji, ciri-ciri pantun tidak wujud dalam penulisan sebegitu. Sebenarnya dalam pantun Melayu, jika kita lihat, pantun Melayu yang popular dan diterima pakai khususnya di Malaysia ialah pantun 4 kerat, di mana pantun ini mempunyai 4 baris dalam satu rangkap. Pantun Melayu 4 kerat mempunyai rima ABAB, bermakna baris pertama dan baris ketiga mempunyai bunyi suku kata yang sama. Begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat mempunyai bunyi suku kata yang sama. Sebagai contoh, jika baris pertama di hujung sekali kita menggunakan jerami, maka dalam baris ketiga kita boleh menggunakan perkataan yang berakhir dengan suku kata yang berbunyi dengan mi. Contoh, suami dan yang sama dengannya. Begitu juga dengan baris kedua dan baris keempat. Kalau kita gunakan perkataan sagu dalam baris kedua, kita boleh gunakan lagu, tugu dalam baris yang keempat. Sebagai contoh, kita lihat pantun Melayu ini. Pucuk pauh di 5 batu, anak semilang di telapak tangan. Biar jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Dalam pantun ini, jika kita tafsir dan kaji, baris pertama dan baris kedua, iaitu baris pertama berakhir dengan batu, baris ketiga berakhir dengan satu, bunyi suku katanya sama, dan baris kedua berakhir dengan di tangan, baris keempat berakhir dengan jangan, suku kata dan bunyinya sama. Kenapa keperluan berakhir dengan suku kata dan bunyi yang sama? Ialah untuk memastikan keindahan dan kesenian pantun ini terpelihara. Begitu juga dengan pemilihan suku kata dan juga jumlah patah perkataan. Untuk pengetahuan bersama, dalam sebaris pantun Melayu terdapat 4 hingga 5 patah perkataan sahaja dengan bilangan suku kata antara 9 hingga 12 suku kata. Jika lebih, maka pantunnya tidak akan mempunyai nilai keindahan apabila dilafazkan pantun itu. Sebagai contoh, kita akan lihat pantun Melayu 4 kerat yang saya sebutkan sebentar tadi, iaitu pucuk pauh di 5 batu, ada 4 patah perkataan dalam sebaris. Anak semilang di telapak tangan, 4 patah perkataan dalam sebaris. Dan 2 baris di atas ini juga dikenali sebagai pembayang. Dan 2 baris di bawah dalam pantun 4 kerat dikenali sebagai maksud. Ini tadinya, biarpun jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. 2 baris di atas sebagai pembayang, 2 baris di bawah sebagai maksud. Pembayang harus mempunyai perkaitan. Pucuk pauh di 5 batu, anak semilang di telapak tangan. Pucuk pauh dan 5 batu digunakan untuk merawat sekiranya tangan kita tersengat dengan sengat ikan semilang. Dan bawahnya pula pasti mempunyai perkaitan maksud.
Biarpun jauh di negeri satu, hilang di mata, di hati jangan. Bermaksud apabila seseorang telah pergi meninggalkan kita selama-lamanya, biarpun kita tidak lagi melihat wajah mereka, tetapi ingatan mereka tetap di hati kita dan kita akan tetap mengirimkan doa kepada mereka. Secara tidak langsung, pantun ini mengajar dan mendidik kita untuk kita sentiasa mengingati dan mentaati orang-orang yang hampir dengan kita, terutamanya contohnya seperti ibu bapa kita yang telah pergi. Kita sentiasa mengingati mereka dengan mengirimkan doa. Itulah fungsi pantun Melayu itu sendiri, mendidik dalam diam, menyantuni kita, mendidik kita dan memberi nasihat dengan kita dengan cara yang begitu halus. Jadi seterusnya kita lihat, pantun Melayu tidak dikhususkan kepada pantun nasihat semata-mata. Pantun Melayu juga dapat dibahagikan kepada pantun adat, pantun jenaka, pantun sindiran, pantun teka-teki dan mengikut situasi. Ada banyak lagi pantun. Tetapi yang paling popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan setempat ialah pantun nasihat dan pantun budi. Dan yang terakhir sekali, pantun Melayu walaupun yang popularnya 4 rangkap, tetapi wujud pantun 2 kerat, 4 kerat, 6 kerat, 8 kerat sehinggalah pantun boleh mencecah sehingga 64 kerat. Tetapi semakin banyak rangkap pantun, semakin jumlah yang kita dapat lihat kewujudannya yang pernah dihasilkan. Kerana semakin banyak rangkap, semakin sukar untuk dihasilkan. Dan yang paling popular ialah pantun 4 kerat. Gunakanlah pantun dalam kehidupan seharian kita kerana pantun mendidik kita dalam diam. Apa guna berkain batik kalau tidak dengan sujinya? Apa guna beristeri cantik jika tidak dengan budinya? Mengundur diri. Assalamualaikum.